Haji Mat Hassan bin Panglima Munas atau lebih dikenali Tok Janggut kerana memelihara janggut hingga ke paras dada. Beliau dilahirkan di Kampung Saring dalam Mukim Jeram dalam jajahan Pasir Putih pada tahun 1853 Masihi. Namun ada riwayat menyatakan beliau lahir pada tahun 1856 Masihi. Beliau dibesarkan di Istana Jeram kerana ayahandanya berkhidmat dengan Tengku Seri Maharaja Jeram sebagai Panglima. Beliau juga merupakan seorang pendekar serta berpendidikan agama dan pernah berguru dengan Tuan Guru Syekh Ahmad Al-Fatani di Mekah semasa menunaikan fardu haji pada tahun 1327 Hijrah. Sekembalinya dari Mekah, beliau telah berkhidmat dengan Tengku Seri Maharaja Jeram. Pendirian Bangkok 1909 ialah awal mula kebangkitan Tok Janggut di Kelantan kerana kerajaan Kelantan jatuh kepada naungan British. Pada 22 Oktober 1910, kerajaan Inggeris telah membuat perjanjian dengan kerajaan Kelantan dan menyebabkan campur tangan kerajaan Inggeris bermula di Kelantan. Ekoran campur tangan British di Kelantan pada tahun 1910, Tok Janggut telah melancarkan gerakan anti-British. Rata-rata penceritaan akibat penentangan Tok Janggut disebabkan oleh cukai. Namun, jika diteliti dengan lebih kompleks, masalah cukai ini ibarat minyak yang disimbah ke api kerana lebih banyak isu lain yang menyebabkan penentangan Tok Janggut di Kelantan. Antara faktor utama penentangan Tok Janggut adalah pengaruh Perang Dunia Pertama. Blok Perang Dunia Pertama iaitu Jerman, Turki Uthmaniyah, Itali, Austria berperang dengan pihak bersekutu iaitu Perancis, Britain dan Rusia. Jadi, Tok Janggut ini mempunyai akses politik antarabangsa sebab beliau pernah menuntut ilmu di Mekah. Oleh itu, Tok Janggut dan pengikutnya seramai 1,000 orang menyahut fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Mufti Turki Uthmaniyah, iaitu wajib menentang British dengan melancarkan gerakan anti-hasil. Selain itu, Syekh Ahmad Al-Fatani juga memberi amanah agar berikhtiar untuk membebaskan bumi Fatani daripada penjajah. Jadi faktor ini diibaratkan api yang marak yang menyebabkan kebangkitan Tok Janggut di Kelantan dan ditambah pula dengan cukai-cukai yang tidak munasabah seperti cukai putih kelapa, cukai sirih seganggang dan cukai ladang serta tempat pembayaran cukai yang jauh sehingga menyebabkan kesengsaraan kepada rakyat Pasir Putih pada ketika itu. Kebangkitan nasionalisme Tok Janggut mendapat perhatian daripada pihak British. British merasa tergugat pada masa itu kerana Tok Janggut dan pengikutnya telah berjaya menawar Pasir Putih. Oleh itu, William Lehman Carter yang merupakan penasihat British pada masa itu mendesak Sultan Muhammad keempat mengisytihar Tok Janggut sebagai penderhaka. Jadi, Tok Janggut ini pejuang atau penderhaka sebab yang mengisytihar Tok Janggut penderhaka bukan British tetapi Sultan Muhammad keempat. Kenapa Sultan mengisytiharkan begitu kepada beliau? Kerana Sultan Muhammad keempat menganggap perjuangan Tok Janggut ini adalah perjuangan untuk menggulingkan baginda. Namun jika kita lihat dialog Sultan Muhammad keempat dengan Tok Janggut, di mana walaupun beliau telah diisytihar derhaka, tetapi beliau tetap ingin memberitahu yang beliau bukanlah melawan Sultan, tapi beliau melawan Inggeris yang seperti menguasai kuasa-kuasa Sultan. Pada 24 Mei 1915, pertempuran berlaku antara Tok Janggut dan pengikut-pengikutnya dengan Malay State Guides di kampung dalam Pupu. Tok Janggut telah gugur syahid dalam pertempuran itu. Mayat Tok Janggut telah dibawa ke Kota Baru, diarak dan digantung songsang sebelum dikebumikan di kampung Pasir Putih. Jadi, kebangkitan Tok Janggut adalah tergolong dalam gerakan anti-British. Mereka berjuang mempertahankan nilai-nilai tempatan yang dicabar oleh nilai-nilai baru yang dibawa oleh British melalui campur tangan dalam pentadbiran Kelantan. Oleh itu, para pengkaji sejarah bersepakat mengangkat kebangkitan ini bukan menderhaka kerana Tok Janggut menyatakan perjuangannya untuk menghalau orang asing dan Eropah serta menegakkan nilai-nilai lama. Akhir sekali, kebangkitan Tok Janggut telah membuka mata anak-anak jati tempatan untuk memelihara adat serta mempertahankan negeri daripada dijajah oleh kuasa asing.